Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kehadrat ilahi kerana diberi peluang sekali lagi untuk kita mendengar tazkirah daripada Mama. Okay. Tajuk tazkirah Mama hari ini ialah silver lining. Tahukah maksud silver lining tu apa? Peti warna putih. Ha? Peti putih. Peti putih? Peti kelabu, peti silver. Garisan silver. Bukan lightning, lining. Line. Kalau kita tengok dekat awan, dia selalu ada dekat awan. Ni, garisan putih di sebalik awan tu. Matahari kat belakang, dia pancar, so kita akan nampak garisan putih. Itu adalah silver lining. Okey. Kalau itu secara literal, tetapi secara konsepnya silver lining ni ialah hikmah di sebalik sesuatu kejadian yang berlaku. Contohnya katalah iman tiba-tiba jatuh. Okey. Kalau Iman fikir at that moment, Iman kata, kenapa aku ni jatuh? Tapi kalau Iman relax, bertenang and fikir, mesti ada sebab kenapa aku jatuh. Mungkin Allah stopkan sekejap dari bahaya yang datang. So, itu kalau kita fikir di sebaliknya. Okay. Silver lining ni, kita boleh cakap ia adalah hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Dia adalah metafor kepada optimistik, gambaran kepada optimistik. Optimistik ni apa? Optimistik ni kita percaya kepada sesuatu yang positif akan berlaku. Kita hope for the benda yang positif. Faham? Okey. Contoh kejadian COVID ni kan. Kita rasa macam bila government suruh semua orang kena duduk rumah. Okey. Kita rasa macam masalah lah, tak boleh keluar, tak boleh main bola, tak boleh main basikal. Tapi kita harap bila kerajaan suruh kita duduk rumah, kita berharap mungkin ada sesuatu yang boleh kita capai bila government suruh buat macam tu. Maksudnya government nak suruh turunkan sikit graf pesakit-pesakit COVID. So kita tak bolehlah nak salahkan government bila government suruh duduk rumah. Okey. Kenapa kita perlu optimistik? Kenapa? Optimistik adalah satu attitude yang positif. Dia menghalang kita, dia mengurangkan kita daripada berfikir secara negatif. Bila kita terlampau berfikir secara negatif, kita dalam fokus kepada yang negatif. Dia tak akan bawa kita kepada penyelesaian. Dia akan buat kita depressed, dia akan buat kita stres. So, kita kena optimistik dalam setiap apa-apa yang berlaku. Okey. Optimistik ni dasar dia. Apa dasar dia untuk kita untuk kita berfikiran secara optimistik? Tahu tak? Apa asas dia? Okey. Pertama, keyakinan dalam hati. Kita kena ada faith, kita kena yakin, di sebalik apa yang terjadi, mesti sesuatu good thing will happen. Itu kita kena yakin. Yang kedua, kita kena berfikiran positif. Sentiasa along the way dalam perjalanan hidup kita, kita kena positif. Okey. Dua dasar ni menggambarkan bahawa keimanan kita, bahawa kita ada iman, bahawa kita berpegang kepada Allah. Kita kena yakin. Kita
keyakinan tu kita boleh relate kan. Ada satu hadis yang lebih kurang dia kata setiap penyakit ada ubatnya. So kalau kita tengok kepada hadis ni, kita yakin okey, setiap penyakit mesti ada ubatnya. So that's why kita tak boleh give up. Bila kita sakit, kita demam, kita yakin okey, insya-Allah kita akan sembuh. We just need to get the right medicine. So untuk get the right medicine, apa usaha yang kita perlu buat? Jumpa doktor. Yes, pergi klinik. Macam mana kita nak realisasikan, macam mana kita nak jadikan optimistik tu? Macam mana kita nak buat? Untuk kita optimistik, untuk kita berfikiran positif. Sentiasa bersangka baik. Yes, pertama, sentiasa bersangka baik. Itu boleh direlatekan dengan surah Al-Hujurat ayat 12. Saya tak nak baca yang itu, ayat itu, tapi ia memang ada kesinambungan dengan surah Al-Hujurat tersebut. Yang kedua, macam mana kita nak realisasikan optimistik, kita kena berfikiran secara luas. Secara luas ni maksudnya fikiran kita tak boleh fokus dalam rumah ni aja. Fikiran kita kena lapang, selapang-lapang dunia ini. So bila fikiran kita lapang, kita tak adalah fokus kepada masalah. Kita fokus kepada penyelesaian. Okey. Yang ketiga, kita boleh realisasikan optimistik dengan percaya pada diri sendiri. Kita yakin setiap masalah ni kita boleh atasi. Kita boleh lalui. It's just that kita kena ambil masa. Katalah pada masa tu ia sakit. Ia tanya, kenapa aku? Kenapa Allah mesti bagi aku sakit? Kalau kita yakin sakit tu ada ubatnya, so kita just lalui proses dan yakin bahawa masalah ataupun sakit IAS tu akan berakhir. Yang keempat, macam mana kita nak realisasikan optimistik adalah dengan bersungguh-sungguh. Okey, kita usaha. Okey, setiap masalah ni katalah Iman tak ada duit. Macam mana Iman nak realisasikan? Okey, business is one of the way. Maksudnya Iman kena kerja dengan sungguh-sungguh. Iman kena kumpul duit. Katalah start daripada RM1, RM2. Iman kata, bila aku nak kaya ni? Tapi kalau Iman sungguh-sungguh, start dari RM1, RM2, jadi RM1,000, RM100,000, maksudnya benda tu akan terjadi. Apa yang Iman harapkan boleh terjadi. Okay. Optimistik ni jelas diceritakan dalam surah Al-Insyirah. Izinkan saya membaca. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, maksud ya, bukankah kami telah melapangkan bagi dadamu dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu yang memberati tanggunganmu, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu. Oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain, dan kepada Tuhanmu sahaja
hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemari dan ingini. Okey. Dalam surah Al-Insyirah ni 2 kali Allah cakap dua kali Allah suruh, 2 kali Allah ingatkan bahawa tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kita kena pegang dengan surah Al-Insyirah ni. Maksudnya dalam setiap kesusahan tu mesti ada kemudahan. Kita cuma kena sabar dulu. Okey, ada satu ulama, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi. Dia merungkaikan surah Al-Insyirah ni kepada 4. Surah ni menguraikan segala kenikmatan yang telah dibawa oleh Rasulnya. Yang kedua, janji Allah untuk menghilangkan kesulitan dan cubaan yang dihadapi oleh beliau. Yang ketiga, diperintahkan kepada Rasulullah agar terus tekun dan terus menerus beramal soleh. Yang keempat, pasrah dari semata-mata kepadanya, kepada Allah, dan mengharapkan hanya kepada Allah. Okey. Berdasarkan dan kepada tazkirah Mama tersebut dan kepada surah Al-Insyirah, Mama berharap semua orang Iman, Iyas, Ifah sentiasa bersikap optimistik. Ia bukan sahaja melapangkan fikiran kita, ia membawa kita ke hadapan, moving forward, bukan moving backward. Bila kita moving forward, maksudnya kita akan terus maju. Okey, itu saja. Sekian tazkirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.